Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokti, okey, di Mokti Channel. Kali ni Mokti nak kongsi dengan anda tip macam mana nak buat ketupat supaya sukatan dia tu tepat dan ketupat tu menjadi lembut dan kenyal, sedap lah. Okey, jom. Okey, baik. Sebelum tu siapkanlah dulu okey, sarang ketupat ni. Okey. Baru kita boleh buat ketupat. Okey, ketupat daun kelapa. Kita akan masukkan dalam lubang tu untuk masukkan beras. Okay, beras lah. Pertama kali beras lah kita perlu ya. Tak kisahlah beras apa pun ni. Kalau boleh beras yang yang memang lembut tu lagi sedap sebenarnya. Okey, masukkan. Okey. Ni time kita masuk ni kita kena tahu berapa banyak yang kita masuk untuk sukatan setiap sarang ketupat tu. Okey, jangan terlalu banyak tau. Nanti takut terlalu keras. Okey, paras-paras dia tu paras bawah tu sikit je. Jangan tengah-tengah tau. Tengah-tengah tu dia keras. Okey. Antara bawah sikit saja. Kita penuhkan. Okey, nampak. Ini ketupat bentuk bawang. Okey, nampak. Ni dah isilah. Okey, buat masukkan ketupat ni, beras tu nak kena pandai jangan parah-parah tengah-tengah maknanya sikit saja, 1/3 lebih kurang macam tu lah. Okey, kalau macam kita letak banyak dia boleh keras, kalau kurang dia jadi lembik. Kalau nak cantik lebih kurang paras yang Mokti tunjuk tadi tu. Itulah ya. Okey, lepas tu bersihkanlah, rendam. Okey, masukkan air dalam periuk. Kita kena rendam di seketika ya, untuk kembangkan beras dalam tu. Okey, ini adalah salah satu tip untuk lembutkan ketupat kita, dan ketupat kita rebus tu okey, cepat masak dan ketupat tu lembut cantik lah. Itu tips dia. Okey, nak kena rendam dia terlebih dahulu. Okey, masukkan air, rendam dulu dalam 2 jam ke 3 jam ke, supaya ketupat tu cepat masak dan menghasilkan ketupat yang lembut. Okey. Ni Mokti satukan dan Mokti simpul ya. Ni tujuan senang nak kalau kita rebus nanti senang nak angkat lah. Maknanya dia dah tersimpulkan. Okey, Mokti simpul dalam 5 macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi kalau kita nak angkat tu dia senang. Dia dah tersimpulkan. Kalau tak jenuh nak angkat satu-satu tu kan lambat. Okey. Okey, buat sehingga habis. Orang dulu-dulu macam ni lah cara dia buat kan. Itulah rajin menganyam ketupat kan. Kalau orang kita sekarang ni main dalam plastik je kan. Taruh dalam plastik tu pun boleh buat cara macam tu. Tapi kalau ada dalam ketupat boleh buat macam ni lah. Kalau pandai anyam lah. Kalau tak pandai anyam boleh masukkan beras dalam plastik, lepas tu tebuk-tebuk lubang, boleh rendam macam biasa, macam buat ketupat ni jugalah. Okey, cuma bezanya dia plastik. Okey, tapi sedap dengan buat sarang dengan daun kelapa yang muda ni lah. Lagi unik dan lagi cantik. Nampak sangat kan suasana hari raya kalau ada ketupat daun kelapa ni kan. Betul tak? Okey. Lepas tu simple lah. Simple sehingga habis ya. Lepas tu biarkan rendamkan ketupat ni sebelum rebus dalam 2 jam ataupun 3 jam. Supaya beras dalam ketupat tu dia kembang. Itu tips atau tujuan untuk lembutkan ketupat, dan ketupat kita senang masak dan tak lama masaknya. Tak adalah terlalu lama. Okey, sebab dia dah lembut, kita dah rendam kan. Okey. Okey, lepas tu untuk mewangikan ketupat kita ni, kita kena masukkan daun pandan lah, 2 helai daun pandan. 2 helai simpulan daun pandan dalam rebusan ketupat nanti. Okey. Ni daun pandan Mokti ni pun dah kering dah. Inilah hasilnya. Mokti dah rendam dalam 3 jam lebih kurang gitulah. Okey, letak atas dapur gas, boleh rebus. Okey, nampak ni rebus ketupat. Okey, kalau dah lebih kurang Mokti rebus ni dalam 1 jam lebih ya, dekat hampir 2 jam juga. 1 jam setengah gitulah. Dah masak lah. Okey, nampak ni hasil yang Mokti dah rebus. Ketupat dia pun dah macam penuh, dah penuh dah
memang dah jadilah. Nampak? Inilah hasilnya Mak Ti dah keluarkan daripada periuk yang Mak Ti dah rebus tu. Ni hasilnya. Okey, dah sejuk. Mak Ti akan potong. Okey, kita sama-sama kita tengok macam mana hasil yang Mak Ti buat ketupat ni. Isi dia dalam tu memang padat, lembut. Senang je rebus ketupat ni, senang je. Tapi kalau tak tahu, rebus ketupat ni boleh jadi lembik dan keras kalau kita tak tahu nak sukatkan dia tu macam mana. Okey, ni kali kedua Mak Ti potong. Okey. Okey, nampak? Ni pun cantik, nampak? Padat, lembut. Memang jadilah ketupatnya. Okey. Sesuai dimakan dengan lodeh, sayur lodeh, lontong lah kan. Lepas tu ataupun rendang ayam, rendang daging. Okey. Inilah dia hasilnya ketupat daun kelapa by Mak Ti. Sedap tau, lembut dia, kenyal-kenyal dia, memang sedap lah. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mak Ti untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.